Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Masyita binti Asli, BB22110234, dan saya akan membentangkan kerja khusus individu saya. Pertama sekali ialah bahagian pengenalan. Nama penuh beliau ialah Dr. Haji Abdul Ghani Ahmad dan lahir pada 3 Jun 1970 yang merupakan ahli politik Malaysia serta beliau berusia 53 tahun. Pada tahun 1995 hingga 1998, beliau pernah bekerja sebagai peguam syar'i di Tuan Abdul Halim Said dan CO. Pada tahun 1998 hingga 2007, beliau pernah menjadi peguam syar'i di Tuan Abdul Ghani dan Associate, Peguam Panel kepada Jabatan Bantuan Kewangan Malaysia dan Ahli Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM. Seterusnya, beliau menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah bagi kerusi Ayer Hitam sebanyak 2 kali, mewakili Parti Islam Se-Malaysia PAS. Tambahan lagi, Abdul Ghani pertama kali dipilih ke Dewan Undangan Negeri Kedah bagi Ayer Hitam di Pilihan Raya Umum 1999, tetapi telah dikalahkan pada Pilihan Raya Umum 2004 oleh Omar Haziz dari Barisan Nasional. Di pilihan raya 2008, Abdul Ghani kembali bertanding dalam persaingan semula terhadap Omar. Dengan PAS menang, kerajaan yang sedia ada di negara pada pilihan raya 2008 sebagai sebahagian daripada gabungan Pakatan Rakyat. Tambahan lagi, jawatan politik semasa Dr. Haji Abdul Ghani bin Haji Ahmad ialah Ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah dan YDP PAS Kawasan Jerlun. Seterusnya ialah bahagian rumusan. Rumusan ini telah menerangkan tentang apa yang dibahaskan oleh Dr. Haji Abdul Ghani Ahmad. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerlun ialah isu berkaitan LRT Pulau Pinang. Persoalan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Jerlun ialah negeri Kedah tidak dilibatkan dalam projek LRT tersebut. Seperti yang kita ketahui, fokus kerajaan pada masa kini bagi pelaksanaan projek LRT tertumpu di Pulau Pinang sebagai salah satu usaha menangani kesesakan lalu lintas yang semakin meningkat di Pulau Pinang. Perancangan LRT Pulau Pinang secara bersasar dan terdapat jajaran ke Penang Sentral. Penduduk di negeri Kedah juga boleh menggunakan perkhidmatan KTM Komputer Utara yang menghubungkan antara Penang Sentral ke seluruh negeri Kedah dan melakukan pertukaran interchange dengan menggunakan perkhidmatan LRT Pulau Pinang kelak. Bukan itu sahaja, Yang Berhormat Jerlun telah membangkitkan isu berkaitan ketiadaan terminal bas moden di negeri Kedah. Secara umumnya, kelulusan perancangan pembangunan pembinaan atau apa-apa penambahbaikan bagi mana-mana terminal pengangkutan awam adalah tertakluk kepada kelulusan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Seterusnya ialah isu berkaitan dengan subsidi minyak masak secara berpaket. Berlakunya sedikit keresahan di kalangan pengguna, termasuklah di kalangan pengguna masyarakat setempat, termasuk juga usahawan mikro dari segi kecukupan bekalan minyak masak. Berlaku ketirisan yang mungkin disebabkan oleh pihak-pihak yang cuba mengaut keuntungan sebagaimana yang berlaku kepada isu minyak masak dan beras. Minyak masak berpaket subsidi boleh ditukar kepada minyak masak secara industri daripada paket plastik kepada bekas yang boleh dinaikkan harga. Salah satu langkah untuk memantau bekalan minyak masak paket bersubsidi ini menggunakan sistem e-cost. Melalui sistem e-cost, rangkaian bekalan minyak masak itu daripada refinery, kilang penapis kepada repacker, kepada pemborong dan kepada peruncit dapat diketahui. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bahawa kebanyakan warga emas yang terlantar sakit bersendirian kebanyakan berlaku di kampung-kampung ataupun di pedalaman. Maka Dr. Haji Abdul Ghani mempersoalkan mengenai langkah kementerian untuk memastikan strategi pelaksanaan program Hikmat Bantu di Rumah KBDR ini berjaya dilaksanakan dengan memberi tumpuan di pedalaman atau Akhir sekali, isu yang dibahaskan oleh Dr. Haji Abdul Ghani Ahmad ialah melibatkan isu golongan petani dan nelayan, khususnya di Parlimen Jerlun. Bagi penyelenggaraan tali air, MADA diperuntukkan kos penyelenggaraan untuk 4 pusingan yakni 3 bulan sekali pada setiap tahun. Namun peruntukan penyelenggaraan jalan telah dipotong menyebabkan hanya 2 pusingan sahaja iaitu 6 bulan sekali untuk pembaikan dan pembersihan tali air. Selain itu, terdapat 2 buah agensi yang terlibat dalam penyelenggaraan tali air iaitu MADA dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Terdapat kekeliruan bidang tugas antara MADA dan JPS di kawasan-kawasan tertentu yang menyebabkan kedua-dua agensi tersebut saling tolak-menolak dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Hal ini telah menyebabkan sungai dan struktur pengairan tidak diselenggarakan dengan cekap.
Di samping itu, terdapat lebih kurang 1.000 orang nelayan pesisir pantai di Kuala Sanglang, Kuala Tunjang, dan Kuala Jerlun dalam Perliman Jerlun yang tersepit dengan ketamakan penangkapan ikan bot kelas C yang kerap menceroboh zon penangkapan ikan nelayan pesisir pantai di sekitar Jerlun. Pencerobohan bot kelas C yang menangkap ikan menggunakan bubu naga secara tidak sah dalam zon pesisir pantai masih berlaku, menyebabkan habitat ekosistem marin mula terjejas, sekaligus mengakibatkan hasil laut semakin berkurangan. Sekarang kita boleh lihat untuk bahagian penilaian. Menurut pandangan saya, Dr. Haji Abdul Ghani Ahmad ialah seorang yang memulakan perbahasan dengan baik dan teliti. Beliau meneliti bahagian dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau juga meneliti buku kajian separuh penggal RM ke-12 mengetengahkan 17 anjakan besar dan 71 strategi dan inisiatif utama untuk dibahaskan dalam sidang khas. Hal ini telah memberikan beliau gambaran dan juga dapat memfokuskan beberapa perkara penting dalam perbahasan tersebut. Seterusnya, penilaian tentang Dr. Haji Abdul Ghani Ahmad ialah sentiasa menyuarakan ketidakpuasan hati rakyat, isu yang berlaku dan keperluan rakyat khususnya masyarakat Jerlun. Misalnya, perbahasan beliau berkenaan isu ketiadaan terminal bas moden di negeri Kedah, isu golongan petani dan nelayan khususnya di Parlimen Jerlun, dan isu berkaitan dengan subsidi minyak masak secara berpaket. Tambahan lagi, beliau juga akan mempersoalkan tentang langkah kementerian untuk memastikan strategi pelaksanaan program Hikmat Bantu di Rumah KBDR ini berjaya dilaksanakan dengan memberi tumpuan di pedalaman. Tuntasnya, Dr. Haji Abdul Ghani juga mempunyai penilaian yang negatif, yaitu bertanyakan soalan yang tidak berkaitan dan kurang perhatian sepenuhnya. Misalnya, beliau membahaskan tentang meningkatkan hasil padi dan varieti terkini yang dihasilkan oleh Mardi untuk meningkatkan beras putih tempatan yang berkualiti setanding dengan negara-negara pengeluar beras ASEAN. Namun, perbahasan tersebut tiada berkait dengan soalan asal, yaitu pertingkatkan perluasan penanaman padi di Sabah dan Sarawak. Di sini kita boleh lihat untuk bahagian cadangan. Pada pandangan saya, cadangan yang dapat dilaksanakan ialah dengan mengingatkan semula tentang masa persidangan yang rasmi. Hal ini dapat membolehkan ahli parlimen mengetahui dan mengikuti masa yang telah ditetapkan serta dapat mengambil peluang dalam perbahasannya. Seterusnya, cadangan kedua ialah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak terlalu memaksa keadaan. Misalnya, dalam perbahasan tentang meningkatkan hasil padi dan varieti terkini yang dihasilkan oleh Magdi untuk meningkatkan beras putih tempatan yang berkualiti setanding dengan negara-negara pengeluar beras ASEAN. Namun, perbahasan tersebut tiada berkait dengan soalan asal, yaitu pertingkatkan perluasan penanaman padi di Sabah dan Sarawak. Hal ini telah menimbulkan beberapa kesan seperti menegaskan ahli Dewan Rakyat untuk menjawab persoalannya. Tambahan lagi, cadangan seterusnya yang boleh dilaksanakan ialah bertindak balas terhadap kebimbangan awam. Misalnya, mewujudkan mekanisme untuk menangani kebimbangan dan rungutan awam dengan berkesan. Hal ini akan mewujudkan platform untuk rakyat menyuarakan pendapat mereka dan memastikan kebimbangan ini dipertimbangkan dalam proses membuat keputusan. Di sini kita boleh lihat untuk bahagian penutup. Ahli politik Malaysia yaitu Dr. Haji Abdul Ghani Ahmad berusia 53 tahun telah menyoroti beberapa isu-isu yang penting dalam perbahasan di Parlimen. Beliau telah membahas isu seperti ketiadaan terminal bas moden di Kedah, subsidi minyak masak berpaket, program Hikmat Bantu di Rumah KBDR, dan isu petani serta isu nelayan. Dr. Haji Abdul Ghani Ahmad juga menunjukkan kepakaran dan menggunakan rujukan undang-undang, akta, dan beberapa seksyen dalam perbahasannya. Seterusnya, Dr. Haji Abdul Ghani juga memulakan perbahasan beliau dengan baik dan teliti, meneliti beberapa rancangan Malaysia ke-12 dan akta undang-undang yang terkait. Beliau juga secara konsisten menyuarakan ketidakpuasan hati rakyat dan membawa isu-isu yang relevan dengan masyarakat Jerlun, namun terdapat juga kelemahan seperti bertanyakan soalan yang tidak berkait dengan soalan asal dan sebagainya. Tambahan lagi beberapa cadangan yang telah diberikan yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dalam perbahasan untuk mendapatkan keberkesanan dalam perbahasan di Parlimen. Bukan itu saja, setiap ahli Dewan Rakyat haruslah bertindak balas terhadap kebimbangan yang dilalui oleh orang awam, misalnya mewujudkan mekanisme untuk menangani kebimbangan dan rungutan awam dengan berkesan, serta mencipta platform bagi rakyat menyuarakan pendapat mereka. Setiap ahli parlimen haruslah sentiasa memikirkan kebajikan rakyat untuk mencipta perwakilan yang lebih responsif. Implementasi cadangan ini dapat meningkatkan
kualiti perbahasan, menjadikan perwakilan yang lebih baik, dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili. Akhir sekali ialah bahagian rujukan. Rujukan yang telah saya kaji ialah bernama, yaitu isu kebajikan petani jadi fokus calon Parlimen Jerlun yang dicapai pada 8 November 2002 daripada Esro Awani. Saya juga telah mengkaji PAS Pusat, Pimpinan, dan juga Portal Rasmi Parlimen Malaysia, Penyata Rasmi. Sekian, terima kasih.